Pemandu mabuk, Kerajaan Perikatan Nasional tunggu apa lagi? Nampaknya Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong masih sibuk membahagi-bahagi ghanimah rampasan kuasa. Tidak nampak beliau sedang bergerak ke arah meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi menangani isu pemandu mabuk. Terkini, satu lagi nyawa terkorban akibat kemalangan berpunca oleh pemandu mabuk yang memandu menentang arus. Mangsa seorang kaki tangan alam flora, Irwan Herman Kamarudin, ketika itu dalam perjalanan dari Sungai Isap Perdana menghala ke depo alam flora di Gebeng untuk bertugas shift malam. Sebelum ini, pada awal pagi 3 Mei lalu, seorang anggota polis, Korporal Safwan Muhammad Ismail, meninggal dunia selepas dirempuh sebuah kenderaan ketika bertugas menjaga kawalan sekatan jalan raya SGR di Kajang. Kerajaan Perikatan Nasional dilihat tidak serius dalam menangani isu pemandu mabuk di negara ini, kata pemimpin DAP dalam satu kenyataan bersama kemarin. Situasi ini berbeza dengan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini yang menunjukkan kesungguhan politik dalam menangani isu tersebut menerusi cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mantan Menteri Pengangkutan Anthony Locke ketika itu mahu meminda akta berkenaan bagi mengenakan hukuman keras ke atas pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol, termasuk tindakan menggantung lesen memandu seumur hidup. Isu pemandu mabuk yang dahulunya menjadi isu besar pembangkang BN dan PAS kini seperti tidak lagi menjadi prioriti apabila mereka menjadi kerajaan. Mereka sekadar menyebarkan soal selidik Kementerian Pengangkutan yang dijalankan secara atas talian dan mencadangkan supaya suatu jawatankuasa khas Kabinet ditubuhkan. Walhal apa yang patut dilakukan adalah meminda undang-undang sedia ada, kata kenyataan itu. Antara pindaan yang dicadangkan ialah pertama, meminda Seksyen 44 iaitu memandu di bawah pengaruh dadah atau alkohol yang menyebabkan kematian boleh dijatuhkan hukuman penjara sehingga maksimum 20 tahun dan minima 6 tahun. Hukuman penjara sekarang ialah tidak kurang daripada 3 tahun tetapi tidak lebih daripada 10 tahun. Kedua, menurunkan kadar alkohol yang dibenarkan daripada 80 mg alkohol dalam 100 ml darah kepada 50 mg alkohol dalam 100 ml darah atau kurang mengikut piawaian Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Ketiga, meningkatkan denda dan penjara kepada pemandu yang melebihi had yang dibenarkan walaupun tidak terlibat dalam kemalangan. Dan keempat, menggantung lesen memandu untuk seumur hidup sekiranya seseorang didapati bersalah menyebabkan kematian semasa memandu dalam keadaan mabuk. Saya berpendapat seseorang pemandu mabuk yang telah meragut nyawa orang lain tidak layak untuk memandu di atas jalan raya. Beliau juga mencadangkan untuk mewajibkan semua penguatkuasa JPJ untuk memakai body camera semasa menjalankan tugas bagi menjamin tahap integriti yang paling tinggi dan menjalankan tugas without fear of favour. Bagaimanapun, kata Anthony, semua itu tinggal cadangan sekarang. Pendirian kami amat jelas. Kami tidak menafikan hak orang bukan Islam untuk mengambil minuman keras. Tetapi selepas minum alkohol, anda tidak ada hak untuk memandu dan membahayakan orang lain. Pemandu mabuk mesti dihukum seberat-beratnya, tegasnya. Sementara itu, Ahli Parlimen Bukit Mertajam, Steven Sim berkata, Kerajaan Barisan Nasional berpuluh tahun tidak ambil endah macam tidak ada kes. Memetik data dari The Asian dan The Mole, beliau berkata dalam tempoh 2010 hingga 2017, mangsa pemandu mabuk berjumlah seramai 1,142 orang. Pindaan undang-undang tidak jadi disebabkan langkah Sheraton. Kita pun sudah minta agar pindaan undang-undang itu dibawa ke Parlimen pada 18 Mei 2020. Tetapi kerajaan baharu enggan menerima, ujar Steven. Beliau membidas apa yang beliau sebut sebagai hero-hero yang sibuk meratib kaum, agama dan politik yang menyebabkan masalah lama tidak selesai, timbul masalah baru. Jom Channel sengaja menyiarkan kenyataan pemimpin DAP ini yang ditohmah oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebagai anti-Islam dan sebagainya. Nah, siapa Menteri Pengangkutan sekarang? Bukankah beliau rakan sekongkol tebuk atap kalian? Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.